Kerajaan negeri terus memberi keutamaan kepada pendidikan dan pembangunan modal insan sebagai asas kemajuan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, lebih 1.3 bilion ringgit telah dibelanjakan untuk sektor pendidikan sejak 5 tahun lalu. Biasiswa negeri juga meningkat kepada 138 juta ringgit tahun ini, berbanding hanya 50 juta ringgit tahun sebelumnya. Kerajaan negeri akan menambah peruntukan tahun depan supaya lebih ramai pelajar cemerlang mendapat manfaat. Selain itu, hampir 40,000 pelajar SPM dan STPM menerima bantuan tunai RM200 setiap tahun bagi meringankan beban keluarga berpendapatan rendah. Beliau berucap merasmikan Dewan SK Bundung di Topokon. Ketua Menteri turut berkongsi pengalaman peribadi ketika menduduki peperiksaan pada tahun 1971. Ketika itu, ibunya terpaksa meminjam wang RM15 untuk bayaran yuran. Pengalaman tersebut membuatkan beliau lebih memahami cabaran pelajar kurang berkemampuan. Dalam ucapan sama, Datuk Haji Ji mengumumkan bahawa PRU DUN Sabah ke-17 merupakan penyertaan terakhir beliau dalam arena politik. Menurut Datuk Haji Ji yang juga Adun Sulaman, perkara itu sudah dimaklumkan kepada pengundi di kawasan yang diwakilinya. Tegas beliau, langkah itu diambil bagi memastikan kesinambungan kepimpinan negeri sekaligus memberi peluang kepada generasi pelapis untuk meneruskan perjuangan. Datuk Haji Ji yang juga Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah berkata, selepas 35 tahun berkhidmat, beliau tidak pernah menyangka diberi mandat sebagai Ketua Menteri Sabah. Sabah terus mengekalkan kedudukannya sebagai negeri utama dalam tanaman dan pengeluaran sawit negara. Lebih 30,000 pekebun kecil di negeri ini telah memperoleh pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO mewakili kadar pensijilan sebanyak 97.62% setakat April lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pencapaian 97.62% itu merupakan kadar persijilan tertinggi di Malaysia. Ia mencerminkan usaha kolektif pekebun kecil, agensi kerajaan dan industri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sabah kini memiliki 1.48 juta hektar kawasan tanaman sawit serta pengeluaran tahunan melebihi 4.2 juta tan metrik minyak sawit mentah CPO. Perkara itu dikongsikan dalam ucapan sempena Forum Minyak Sawit Malaysia Timur di Ibu Negeri. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Fung Jinza. Sabah dan Sarawak secara bersama menyumbang lebih 55% kawasan sawit negara, menjadikan Malaysia pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia. Kampung Padas Damit Beaufort berpotensi dibangunkan dengan sektor pertanian antara tanaman yang sesuai padi dan kelapa. Kita mencadangkan supaya pelabur-pelabur daripada mana, luar negara ataupun tempatan, untuk membuka ladang ini sebagai satu ladang komersial tanaman padi di daerah Beaufort. Dan sudah tentu dengan adanya usaha ini, kita juga dapat memberi peluang pekerjaan dan dapat merealisasikan keterjaminan makanan di negeri Sabah itu dapat direalisasikan. Beliau yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui dalam Majlis Pecah Tanah Cadangan Pembinaan Kedai Sosioekonomi Kampung Padas Damit di Beaufort. Lebih 400 hektar tanah di kawasan Padas Damit sesuai dibangunkan secara komersil untuk tanaman padi dan kelapa. Kejayaan membangunkan sektor pertanian bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan baharu, malah dapat meningkatkan ekonomi penduduk setempat sekaligus menoktakan miskin tegar seiring matlamat kerajaan negeri. Selain sektor pertanian, kawasan ini juga berpotensi dibangunkan sebagai lokasi ekopelancongan luar bandar. Jangan merasa rendah diri. Itu pesanan ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir kepada pelajar luar bandar dalam mengejar cita-cita.
Datuk Pangeran Saifuddin yang juga naib yang dipertua usia mengingatkan latar belakang sederhana bukan penghalang untuk berjaya. Sebaliknya perlu dijadikan motivasi untuk melangkah lebih jauh. Beliau berucap merasmikan Majlis Graduasi Pustem sesi ke-11 SMK Takis Papar di Kota Kinabalu. Katanya tingkatan 6 merupakan laluan mencabar yang wajar dijadikan batu loncatan ke Menara Gading, alam kerjaya dan kehidupan lebih baik. Datuk Pangeran Saifuddin juga berharap 84 graduan tingkatan 6 yang diraih kali ini akan menjadi generasi berilmu serta pemangkin pembangunan masyarakat. Ia selaras agenda Sabah Maju Jaya dan Malaysia Madani. Kejayaan menamatkan pengajian tingkatan 6 merupakan hadiah berharga kepada ibu bapa masing-masing. Skuad anti dadah Sabah mengambil langkah proaktif bagi membendung isu dadah khususnya dalam kalangan generasi muda, antaranya menerusi program kemasyarakatan, sukan dan kerohanian. Skuad anti dadah ini bersama-sama bukan saja kepada pihak sekolah, kepada agensi-agensi lain untuk membantu mereka menanganinya. Antara yang dilaksana termasuk program Watak Anak Bangsa Madani di SMK Ilopura Bestari Sandakan. Kita mengambil peluang ini untuk membakar semangat dan mengajak masyarakat, terutamanya generasi belia yang banyak di sekolah, untuk kita memulihkan semangat jati diri kita sebagai anak bangsa yang negara yang berdaulat ini. Sangat baik dalam membentuk kepribadian anak muda yang akan menjadi generasi pelapis negara pada masa akan datang, dan kita kena sediakan mereka dengan banyak ilmu, kepimpinan dan juga kemahiran. Program turut menampilkan perkongsian ikon belia termasuk atlet tinju negara serta beberapa pelajar tingkatan 6. Sebagai pempengaruh, kami harus menjadi contoh dan menunjukkan contoh dalam apa yang kami buat. Lebih-lebih lagi pada masa kini, pelajar-pelajar lebih tertumpu dengan teknologi, di telefon, di TikTok. Jadi kami sebagai pempengaruh, apa yang konten yang kami sebarkan tu mesti bermanfaat. Dari segi mindset sebenarnya macam mana. Jadi kita boleh ambil kecaman itu sebagai satu benda yang positif ataupun negatif. At the same time kita kena jadi sangat adaptif lah. Alhamdulillah saya dapat banyak motivasi dari diorang semua. Aktiviti hari ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat beri motivasi kepada kami, khususnya tingkatan 6 SMK Ilopura. Program ini dia dapat memberi inspirasi kepada anak muda, dan anak muda akan lebih memahami tujuan hidup mereka dan mengejar matlamat mereka, membantu anak muda dalam membentuk sasya dan potensi mereka. Lebih 300 peserta menghadiri program ini yang diisi dengan ceramah motivasi dan perkongsian inspirasi ikon belia Sandakan. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang perlu dijayakan semua pihak, khususnya ketua kampung, pemimpin komuniti dan ketua keluarga. Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdon Bahanda berkata inisiatif itu bukan sahaja menggalakkan pengibaran jalur gemilang, malah menyemarakkan semangat patriotisme. Ya, memang setiap masa itulah harapan kita. Program-program yang dianjurkan ini sama ada melalui pameran kebudayaan ataupun apa-apa acara yang kita buat, ini adalah untuk satu penyatuan masyarakat yang pelbagai kaum di Kudat ini, lebih daripada 10 kaum. Beliau berkata demikian selepas melawat reruai KMJG 2025 di dataran Tomborungus Kudat. Mengenai KMJG, Datuk Verdon berkata ia perlu diteruskan dengan penglibatan anak muda agar mereka lebih memahami sejarah perjuangan negara. Selain pameran, turut diadakan program jualan ramah madani yang mendapat sambutan penduduk. Hari ke-19 KMJG 2025 hari ini diteruskan ke Kota Kinabalu dengan 4 hentian termasuk Pasar Pekan Inanam, Sekolah Menengah Kienko, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah dan Gelanggang Futsal Kampung Darau. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching, Malaysia Madani, rakyat di sana.